Hari ni pasal electric field therapy. Seperti nak faham electric field therapy, kita kena faham dengan teliti tentang electromagnetic spectrum. Daripada gamma ray, x-ray dan cahaya yang kita boleh nampak, warna-warni kita boleh nampak, kepada infrared yang kita tahu ada memanaskan, tapi sebenarnya kita tak nampak. Yang kita nampak tu red. Okey. Microwave, kita tahu, semua orang tahu sebab microwave, sebab kat rumah ada microwave oven. Tapi microwave diguna untuk macam-macam lagi. Okey. Radar, radio semua tahu. Sebab semua dengar radio. Electricity, ada sebagainya. Jadi kalau kita tengok situ, kita boleh tahu memang luas gelombang-gelombang yang dimasukkan di dalam electromagnetic spectrum ni, daripada terendah hingga yang paling tinggi. Yang penting untuk kita ialah di sekeliling kita ni ada semua gelombang ni. Itu yang pertama. Dan bermacam-macam jenis gelombang ada, termasuk handphone. Dan sekarang setiap orang bukan bawa satu handphone kan? 2, 3. Yang laki-laki satu untuk isteri, satu untuk girlfriend. Kadang-kadang kadang-kadang dia tertukar. Tertukar. Sebab dulu isteri pun girlfriend. Betul tak? Masa tu, kenapa tak call I today? Kenapa baru 20 kali you call I today? Dia tunggu kan? Lama-lama dah kahwin, sibuk lah, kenapa call? Ni sebab salihan ni semua muda-muda. Saya nak bagi hint sikit lah, bila nanti bercinta, berkahwin, cinta yang dipupuk masa awal-awal, sepatutnya teruskan sampai kepada usia yang lanjut dan seterusnya. Kenapa bercinta, berkasih sayang masa mula-mula, tapi bila dah tua, tenaga cinta sudah gone. Tapi mungkin kita kena buat kajian kan, mungkin duduk nak gunakan kaedah rawatan EFT ni boleh meningkatkan balik ke tidak tenaga cinta ni. Tapi faham electromagnetic spectrum ni merangkumi pelbagai-bagai jenis tenaga, sound, color, magnetic, electricity, handphone, radio, TV dan sebagainya. Ada yang bila berinteraksi dengan badan kita meningkatkan kesihatan kita. Sebab tu kita kalau sakit sendi, kita boleh guna infrared lamp. Example Ada yang berinteraksi dengan badan kita akan merosakkan kita. X-ray umpamanya, dan lain-lain. Okey, jadi kita kena tahu yang mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi kita, yang mana semua tenaga yang ada pada badan kita, kita panggil tenaga bio atau bioenergy. Dan ada termasuk dan terpenting di dalam bioenergy kita, dari segi yang diterima oleh sains ialah tenaga bioelektrik, iaitu electricity ataupun current elektrik yang dijanakan di dalam badan kita sendiri. Dan ini penting untuk menjaga pH ataupun keasidan sel-sel kita, menjaga membran betasi kita, dan diperlukan untuk semua aktiviti otak dan transmisi signal ataupun isyarat di dalam sistem saraf kita dan otak-otak kita. Semua menggunakan electricity. Dan kita tahu sebab apabila pergi kepada doktor, pergi hospital pun, bagaimana doktor cek kesihatan jantung, pasang wire semua kan? Tak ada. Alright, ECG ataupun EKG, electrocardiogram atau electrocardiograph, mengesan electricity yang mengalir di dalam jantung kita. Begitu juga untuk otak digunakan EEG ataupun EEG, electroencephalograph. Okey, nak mengesan
current di dalam otak kita. Right? Mungkin kalau semua orang pergi untuk kajian EEG, agaknya macam mana kita nampak dia punya graf. Ya, mungkin bagi setengah-setengah ahli politik, kan, mungkin kita tak dapat nampak aktiviti dia. Tak ada orang sini ahli politik, nanti ada nanti semua. Begitu juga untuk otot EMG, electromyogram, semua mengesan aktiviti current elektrik. Ya. Untuk jantung, untuk otak, untuk otot, dan juga cara-cara lain menggunakan kamera untuk mengesan elektrisiti yang keluar daripada badan kita yang kita tak nampak dan tak rasa sebab memang dia very weak, ya. Di antara bioenergi lain ialah biomagnetik. Kita pun ada magnetik, kan, sebab itulah orang terpikat. Betul tak? Yang disebutkan biomagnetik inilah memang betul-betul kita ada sedikit kuasa magnetik. Kita boleh tarikkan besi, dan setengah-setengah orang menjadi satu berita kadang-kadang seorang tu dia boleh melekatkan pisau, betul tak? Macam-macam, ya, alat-alat besi, kan, sebab dia tarikan, itu dia punya elektrostatik. Tarikan elektrostatik menjadikan kuasa magnetik, ya? Sebab bila ada current mesti ada medan magnetik. So, itu sebab itulah spektrum ni pun dipanggil electromagnetic spectrum. Tak boleh dipisahkan electricity daripada magnetism, ya? Dan tak boleh dipisahkan magnetism daripada electricity. Kalau ada magnetism, electricity akan mengalir. Kalau ada electricity, magnetism akan dijanakan. Tenaga bio, tenaga yang datang daripada kimia, contoh yang sedia kita tahu ialah kalori makanan, ya? Dan tenaga kalori ini yang asalnya datang daripada matahari, ya. Tenaga yang ada pada kita, yang kita dapat daripada makanan, asal dia daripada matahari yang ditangkap oleh tanaman-tanaman, right, menjadi makanan kita dan kita makan. Dan tenaga kimia ini badan kita tukar menjadi pelbagai tenaga untuk kegunaan badan kita. Dan proses ini dilakukan di dalam sel, di dalam satu factory dipanggilkan mitokondria. Yang siapa belajar biologi akan tahu, right, mitokondria. Jadi pelbagai-bagai jenis tenaga, iaitu tenaga bunyi, cahaya, laser, haba, tekanan, getaran, kimia, graviti dan lain-lainnya, semua ada kesannya ke atas badan kita. Dan diri kita atau panca indera kita akan mengesan, dan badan kita akan bertindak dengan secara mana yang baik, ya, supaya kalau tenaga itu adalah yang baik, jadi bagaimana nak menggunakan tenaga itu untuk kesihatan. Kalau tenaga itu ialah yang merosakkan, bagaimana nak mempertahankan diri, kita tak payah fikir, badan kita all the time working. Jadi tenaga-tenaga ini mungkin bermanfaat atau merosakkan. Dan umpamanya apabila ada tenaga yang memang sedia boleh diguna, umpamanya tenaga kimia dan tenaga haba, heat, straight away badan kita guna terus, ya. Tapi tenaga-tenaga lain mungkin dia kena store dulu, ya, macam yang kalori itu boleh disimpan dalam store, right? Kalau kita makan banyak makanan, kalau dah yang kita menggunakan tu, yang kita makan lebih daripada yang kita perlukan kalori tadi, ya, biasanya digunakan sebagai dalam keadaan makanan yang dah tukar jadi glukos. Badan kita akan simpan di dalam otot-otot dan di dalam hati kita. Hati di sini ya, bukan sini ya. Cuma tahu Karena seorang kita bila bercinta, lepas tu bermasalah, bergaduh, kan, dia sakit,
hati. Betul tak? Orang kita aja pelik. Semua sakit hati. Satu dunia lain semua pada cinta semua. They heartbroken. Orang Melayu saja sakit hati. Okey, jadi sel kita akan simpan tenaga ekstra tu sebagai kita panggil tadi glukos, punca tenaga, simpan sebagai glycogen dalam otot dan hati, di mana apabila diperlukan ditukar pada glukos, cepat-cepat boleh tukar pada tenaga. Kalau dah banyak glycogen dan makan banyak kalori lagi, dia akan tukar menjadi, dia akan simpan sebagai lemak. Okey, dia kena faham ni. Ini semua bab tenaga juga. Ya, tenaga yang tidak digunakan akan disimpan sebagai glycogen. Tidak diguna lama, banyak ada spare dan ditukarkan sebagai lemak. Okey, anda fikir glukos tadi sebagai cash, glycogen tadi sebagai saving account. Saving account bila masa boleh withdraw dah. Lemak tadi sebagai fixed deposit. Betul tak? Okey, sekarang anda faham Ini semua kena, kalau kita faham bagaimana badan kita bertindak dan membelanjakan dan menguruskan kalori tadi, senang kita faham kenapa seseorang itu gemuk. Itu gabungan tamak dan gemuk, jadi gemak. Ada perkataan baru. Sebab biasanya orang tamak jadi gemuk, betul tak? Dah kenyang dia makan lagi, tamak tu. Jadi lemak tu fixed deposit. You bawa saya seorang yang paling gemuk, you bagi dia breakfast, 2 jam kemudian dia pun lapar macam orang yang kurus juga. Betul tak? Sama juga. Sebab lemak dia ada, yang mungkin 50,000, 60,000, 70,000 kalori spare is fixed deposit, bukan untuk digunakan hari ini, not for withdrawal. Faham Saya kena faham. Okey, dan tenaga yang berbahaya, semua gelombang radioaktif adalah berbahaya untuk badan kita. Tentang tenaga rohaniah dan mental, memang kita tidak pandai sangat, tidak ahli dalam hal ini. Tapi bagi mereka yang tahu dan berpengalaman, memang ini tenaga yang luar biasa. Setengah orang boleh membengkokkan sudu dengan tenaga mental dan kuasa rohaniah. Tidak ada yang mustahil dengan izin Tuhan. Okey. Dan kita pun tahu mengikut sistem kesihatan timur, sama ada Melayu, India, Cina ke, ada tenaga-tenaga ada pusat-pusat tenaga dipanggilkan cakra, ataupun bagi sistem Cina dipanggil tangtian. Dan minda memainkan peranan yang penting dalam menjaga kesihatan kita melalui kontrol ataupun bagaimana minda ni ialah sebenarnya master ke atas tenaga di dalam badan kita. Jadi ini pun mula dah diterima dalam bidang sains, sebab sains pun mula yang mengkaitkan minda dengan sistem saraf, dengan pelbagai sistem dalam badan. Umpamanya ada psycho-neuro-immunology, bagaimana minda melalui sistem saraf boleh menentukan penjalanan sistem imun kita. Begitu juga psycho-neuro-endocrinology, bagaimana minda, sistem saraf menentukan kesihatan hormon kita, sistem hormon kita. Psycho-neuroenergetics, bagaimana minda melalui sistem saraf menentukan sistem tenaga kita. Okey, jadi minda adalah software, otak adalah hardware. Okey, menguasai semua organ-organ kita. Malangnya, makin tua makin menguranglah fungsi. Okey, ada tak siapa-siapa di sini lebih pada umur 50? Zaman muda ni tak ada. Ada seorang, 2 orang.
3, 4. Okey. 5, 6. Okey ya. Sebab okey, terima kasih sebab I've got bad news for you. Okey. Kita tahu ya, daya ingatan, daya pemikiran, kecerdasan menurun apabila kita menjalani proses penuaan. Right? Bukan fungsi saja, sebenarnya otak kita pun mengecut. Alright. Mengikut fungsi mula berkurangan 1%, 1% setiap tahun selepas umur 25. Okey. Bermaknanya kalau dah umur 50 tahun, 25% gone. Right? Yang mana yang senior angkat tangan tadi? Dah sekarang selalu dah lupa tak? Susah nak ingat. Ya? Kan? Bangun pagi tengok yang sebelah tidur sama, siapa awak? Yang muda-muda gelak lah. Dah 25 tahun lagi anda bersama. Kan? Dan selepas umur 50, otak pun mengecut 1% setiap tahun. Maknanya kalau dah sampai umur 75%, sudah 75, umur 75 sudah 25% mengecut. Buat macam ni pun boleh bunyi dah kosong. Tup. Sampai umur 100 separuh kosong. Kan? Balik pada ahli politik, kalau saya baca surat khabar, saya dah syak yang mereka yang muda pun dah separuh kosong. Tak faham.